Kita sudah pun kembali. Terima kasih rakan-rakan wartawan atas pandangan yang sudah diberikan. Mungkin Zafri sebagai Presiden Pembina, dan saya rasa ini antara pertubuhan baru yang muda, pastinya kita mahu melihat cara pendekatan baru untuk menghadapi generasi X, generasi Y. Jadi mungkin pengalaman Zafri merealisasikan ataupun proses engaging dengan orang muda ini. Saya rasa engaging untuk golongan yang pelbagai. Saya sangat-sangat setuju dengan apa tadi, idea yang mengatakan bahawa kita ni sekarang ni generasi belia, generasi yang pelbagai minat, pelbagai interest, pelbagai kemahuan. Saya rasa paling asas sekali ialah kemahiran komunikasi. Saya tak dapat tidak berkomunikasi dengan golongan akademik akan ada satu pendekatan yang berbeza. Betul. Komunikasi dengan golongan yang sukan, profesional akan ada cara lenggok bahasa, gaya penampilan, idea yang berbeza. Jadi saya rasa penekanan yang paling asas sekali pada mana aktivis sekalipun kan, untuk dia lebih inklusif, lebih menghimpunkan pelbagai jenis belia ini ialah dengan kemahiran berkomunikasi dengan cara yang baik. Ya. Pengalaman Zafri berada di lapangan dan juga berjumpa dengan anak-anak muda, adakah rasa bila bersemuka dengan mereka, berborak dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, adakah Zafri rasa aku dah cukup tua lah dengan suasana hari ini, tetapi nak tak nak kita terpaksa orang kata pun berhadapan dengan mereka, orang kata pun melakukan pendekatan-pendekatan yang positif dan akhirnya mendapatkan feedback daripada mereka. Apa yang mereka mahukan? Berasa cukup tua ialah apabila kita ada, saya rasa bukan faktor usia semata-mata, pemikiran juga kan, penampilan pun boleh nampak tua, tapi pemikiran memang tak nampak tua. Tapi semua pada saya adalah macam mana kita, perbezaan kematangan berdasarkan background seseorang itu menyebabkan kita rasa kita ni macam lebih tua daripada orang lain. Ada buat orang nampak kita lebih tua daripada dia, padahal sebenarnya dari segi usia dia lebih tua. Jadi bila kita engage dengan komuniti, saya rasa benda yang paling asal ialah kita kena tahu kepelbagaian ni. Okey, ni minat apa, ini bidang minat apa, tahu apa cerita dia. Kalau orang yang sukan, apa cerita dia. Kemudian kalau orang yang tahu dalam bidang yang jenis aktif dalam persatuan, mungkin ada minat yang lain. Bahasa yang digunakan, teknik-teknik dalam bentuk aktiviti. Saya rasa mungkin tidaklah semua orang yang akan jadi ahli persatuan, tapi dan kita tidak minta pandangan kan, berikan ruang untuk mereka memberikan pandangan dan kita raikan untuk dalam persatuan kita sendiri. Saya rasa itu cara yang bagus untuk mula. Of course, saya rasa kita jangan takut untuk rasa terasing kan. Awalnya apa namanya dipanggil tolakan ataupun refuse untuk participate, itu perkara yang biasa. Saya rasa itu kita kena terima. Tapi tidak ada ruang kejayaan melainkan kita mencuba. Sebagai orang muda dan juga Ida berada di Kuala Lumpur, pastinya apabila berhadapan ataupun engage dengan orang muda di Kuala Lumpur ini caranya berbeza, dan juga yang menyeronokkan apabila kita berhadapan dengan kepelbagaian orang muda di Kuala Lumpur ni, apa yang boleh kita kongsi bersama? Contoh mungkin projek-projek yang mendapat sambutan hebat dan mengapa projek tersebut mendapat sambutan. Apakah ciri-cirinya? Apakah faktor projek tersebut? Okey. Contoh projek-projek tu yang senang Hari Belia Negara lah. 15 hari bulan ni, hari Ahad ni, kita memang nak raikan Hari Belia Negara. Siapa belia yang umur 15 hingga 40 tahun tu, sama-samalah kita meraikan hari itu. Dan di Bukit Bintang akan ada pelbagai aktiviti. Aktiviti yang merangkumi macam-macam sektor. Dan ia adalah pre-launch kepada aktiviti, 200 lebih aktiviti akan diadakan di Putrajaya pada 27 hingga 29 Mei. So 15 hari bulan tu sendiri, daripada pagi pukul 11 kita dah start sampai pukul 12 malam. Sebab belia ni dia aktif malam. Tenaga dia lebih pada waktu malam kan? Dia use kan, dia use. So use young people. Young people got lots of energy. So time dia pun berbeza daripada orang yang dewasa. Dan aktiviti tu kena aktiviti yang touch dia punya career yang penting sekali. Lepas tu touch hobi dia. Hobi. Kalau hobi dia tu contohnya suka menyanyi, kita juga buka ruang untuk, ataupun menari, kita buka ruang untuk senam seni. Kita jadikan menari itu positif, senam sihat dan sebagainya. Dan itu adalah contoh-contoh aktiviti yang positif, dekat di hati, dapat engage anak-anak muda supaya bersama kita. Sama ada berpersatuan atau tidak berpersatuan, kadang-kadang tak berpersatuan ni, tapi dia volunteer. Dan volunteerism tu yang penting di kalangan belia.
ke arah pembangunan negara yang lebih maju dan lebih mantap. Itu bila orang berpindah dia mesti ada istilah-istilah tu. Zafri, kalau kita melihat pelbagai isu apabila kita nak bercakap tentang negara maju, negara berpendapatan tinggi, tetapi hari ini saya rasa platform-platform ini perlu wacana ini perlu diangkat. Misalnya kalau isu orang muda hari ini selepas mereka graduate ataupun mendapat ijazah, pastinya peluang pekerjaan. Isu berkenaan dengan pengangkutan awam, isu tentang pemilikan rumah, isu tentang lebihan pendapatan ataupun bagaimana mereka dapat membelanjakan sedikit pendapatan mereka itu untuk berhibur, beriadah, berrekreasi dan sebagainya. Adakah ini diberikan satu penekanan untuk diangkat wacana-wacana ini supaya mereka melihat bahawa Persatuan Belia benar-benar menjiwai mereka kerana isu inilah berlega di kalangan mereka? Saya concern Persatuan Belia, of course dia akan pertama sekali pergi kepada isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan. Saya rasa benda paling asas. Jadi isu tentang kemahiran untuk berniaga bagi orang yang tidak ada ijazah kan, mungkin satu skop ialah orang kerja je. Tapi bagi mereka yang mungkin lebih pada kemahiran, saya rasa semua ni perlu digarap dan perlu diberi ruang dan educate. Jadi itu satu aspek. Cuma satu aspek yang mungkin kita tengok dalam kemajuan negara yang mungkin belum ada penekanan yang banyak, tapi saya rasa dah ada, usaha kerajaan dah ada, ialah aspek pembinaan jati diri. Betul, seorang tu boleh jadi successful dalam karya, boleh jadi berkemahiran dalam berniaga dan sebagainya, dalam kehidupan dia apa semua dengan semua skill yang ada. Tapi saya rasa asas akhir sekali yang kekuatan yang ada pada satu tamadun atau satu negara yang maju itu terletak pada jati diri, terletak pada nilai akhlak dan sebagaimana mampu dia untuk bawa kemajuan itu dan guna dengan cara yang betul. Okey. Kita nak bincang lagi dengan Zafri dan juga Ida. Banyak isu tentang belia ni, 1001 isu kita boleh bincangkan, tetapi masa tidak mengizinkan. Tetapi banyak lagi pandangan yang diberikan oleh rakan-rakan wartawan. Kita rehat dahulu. Jumpa lagi selepas ini.